Dalam kejadian Sungai Kim Kim, kehadiran gas akrilonitril dan akrelin terdapat pada bacaan kualiti udara dan ditemui pada sampel darah pesakit. Satu garis panduan baru perlu dipatuhi industri di Pasir Gudang agar kejadian sama tidak berulang. Semasa mula-mula berlakunya peristiwa pencemaran di Sungai Kim Kim, kita telah menghubungi Jabatan Alam Sekitar. Mereka sangat mengalun-alunkan penglibatan kami. Saya dilantik sebagai pengerusi Jawatankuasa Saintifik. Ini merupakan salah satu daripada sejarah pertama kali peristiwa pencemaran kimia berlaku secara besar di Malaysia. Sebagai salah satu daripada IPTA yang berada di selatan, berdekatan dengan kawasan yang terkesan, mesti memang kita mainkan peranan yang aktif di dalam peristiwa tersebut. Koordinasi antara kerajaan ini bukannya mudah sebenarnya. Masing-masing memberikan kerjasama yang cukup baik. Jadi sebab itu kita dapat selesaikan masalah itu dalam masa 2 minggu. Persembilan ini melibatkan dua perkara besar. Satu adalah kita hendak mencerap apa dia bahan-bahan yang menjadi pencemar di kawasan tersebut. Selepas mendapat bacaan-bacaan tersebut, kita akan kembali ke pusat dan kita akan membuat dispersion modelling. Selepas itu, kajian yang menyeluruh dilakukan, dipanggil kajian loading analysis dan carrying capacity. Ini dilakukan di peringkat pusat. Lepas itu akan diturunkan kepada agensi kerajaan yang lain. Apa yang membolehkan kita untuk membuat sesuatu yang mana boleh mencegah daripada berlaku di masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Dr. Abdul Rahim bin Muhammad Yusof. Dan saya juga adalah mantan pengurusi Jawatankuasa Saintifik ketika berlakunya kes pencemaran buangan sisa toksik di Pasir Gudang. So masa itu kawasannya adalah di kawasan Sungai Kim Kim. Dan kalau kita rujuk kembali peristiwa tersebut, peristiwa tersebut berlaku pada awal pagi 7 Mac 2019. Sebenarnya kalau ikutkan kesnya, pembuangan tersebut dilakukan pada 6 Mac 2019 pada sebelah malam, oleh sebuah lori yang dia discharge the waste, toxic waste itu ke dalam Sungai Kim Kim. Jadi pada keesokan harinya, kawasan sekitar yang terdekat telah mengalami kesannya. Terutama sekali adalah pelajar sekolah yang berhampiran dengan kawasan tersebut. Jadi kemudian semua tindakan-tindakan kecemasan dilakukan oleh pihak Hazmat, oleh pihak Jabatan Kimia, oleh pihak Jabatan Alam Sekitar dan beberapa jabatan-jabatan yang lain, jabatan dan agensi yang lain di sekitar Pasir Gudang. Jadi macam mana saya terlibat? Jadi semasa kejadian tersebut, kami telah menghubungi Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar Johor untuk menyatakan bahawa apa yang kami boleh buat, apa yang kita boleh contribute, apa yang kita boleh menolong dengan cara apa. Jadi pada masa itu Pengarah Jabatan Alam Sekitar dia amat mengalukan, kami terus pergi ke pejabatnya. Beliau menyatakan bahawa UTM boleh masuk, ambil sampel dan juga membuat analisa terhadap kualiti air sungai, kualiti air sungai Sungai Kim Kim, sebab di situlah berlakunya pencemaran tersebut. Jadi kami juga telah bersama dengan pasukan-pasukan yang lain. Semasa itu kita bersama-sama di Pasir Gudang, Pasir Gudang berbincang. Jadi secara tak langsung pada hari pertama saya berada di sana, saya berkesempatan berjumpa dengan mantan
Menteri Tenaga Sains Teknologi Dalam Sekitar pada masa itu, YB Yeo Bin. Jadi apabila kita berbincang, terus beliau menyatakan bahawa baiklah, dia kata dengan ini kita akan melantik Prof menjadi pengerusi. Maknanya terus ditubuhkan jawatan kuasa saintifik kes pembuangan haram sisa kimia di Pasir Gudang. Jadi tertubuhnya secara rasmi pada 15 Mac. Jadi itu dia punya senario bagaimana kami di UTM terlibat dengan kes ini, terlibat dengan macam mana kita bersama-sama dengan jabatan lain untuk menyelesaikan kes ini. Jadi mungkin ramai yang dah tahu apa yang berlaku. Ini adalah merupakan kes yang pertama di Malaysia. Kes yang pertama berlaku secara besar-besaran, yang mana kalau kita lihat, semasa kes ini berlaku 111 sekolah di Pasir Gudang. Maknanya apa? Kesemua sekolah di Pasir Gudang tutup. Itulah maknanya kita boleh lihat macam mana besarnya kesan ini terhadap penduduk setempat, terutama sekali kanak-kanak, sebab kita lihat pada masa itu kanak-kanaklah yang menjadi mangsa. Ada yang pengsan, ada yang muntah, dan ada yang dibawa ke hospital, ada yang masuk ward. Bukan itu saja, kita lihat juga ada orang-orang lain, terutamanya saya boleh menceritakan satu kes di mana pemandu ambulans sendiri, dalam masa menolong pelajar-pelajar, beliau sendiri telah pengsan, dan dimasukkan ke hospital. Keadaan beliau pada masa itu agak membimbangkan, beberapa hari di ward. Alhamdulillah beliau telah pulih. Jadi sekarang ni saya rasa mungkin kisah-kisah tersebut kita boleh baca semula di akhbar-akhbar. Dan apa yang saya hendak tekankan di sini adalah ada apa yang kita boleh belajar daripada pencemaran ini. Apa yang kita boleh belajar? Jadi ada 3 pengajaran yang penting saya nampak. 3. Jadi yang pertamanya adalah emergency response on site. Maknanya tindakan kecemasan kita di tapak, di tapak di mana berlakunya pencemaran tersebut. Jadi kita kena ingat, ini merupakan kes yang pertama. Jadi kita belajar daripada tempat-tempat ini, daripada kisah-kisah ini. Jadi pertama adalah emergency response. Maknanya bagaimana kita bertindak di tapak, di mana berlakunya kecemasan tersebut. Jadi apa yang kita belajar adalah pertama sekali apa yang berlaku, kita lihat tidak ada zoning area, no zoning area. Maknanya macam mana kita nak buat zone? Ini kawasan selamat, ini kawasan tak selamat. Jadi apa yang berlaku pada hari pertama, hari kedua yang berlaku, kita lihat bahawa pelajar dibawa keluar dan diletakkan di tempat yang dekat-dekat kat situ. Maknanya pelajar keluar daripada sekolah, ditempatkan di tempat tidak jauh daripada sekolah tersebut. Jadi ini merupakan satu, saya rasa, kelemahan kita macam mana kita bertindak. Sepatutnya kita terus buat zoning area, kita kena pasti, di sini berlakunya kecemasan, kita kena ada some sort of SOP. Maknanya berapa? 100 meter ke 1 kilometer ke contohnya daripada kawasan tersebut, supaya kawasan itu dikosongkan. Maknanya siapa-siapa yang sakit kita bawa keluar terus. Bukannya kita rawat di tempat itu. Bawa keluar terus. So tak ada zoning area. Jadi itu yang kita lihat, maknanya yang saya ceritakan tadi, pemandu ambulan, pemandu kesihatan lah masa tu, dia juga terus mengambil pesakit-pesakit, masuk keluar membantu pelajar-pelajar. Akhirnya beliau sering tumbang. Itu yang kita lihat. Jadi satu, no zoning area. Nombor 2, jadi apa yang berlaku pada
yang penolong pembantu kesihatan tadi, ya, ialah semasa membantu tu, ya, bukan dia sahaja, tapi ramai orang di situ kecuali hazmat lah yang tidak memakai apa-apa PPE. Ya, jadi kita nak bantu orang dalam satu zon yang kita tak tahu keadaannya, kita tak pasti dia punya dia punya tahap bahayanya, ya. Jadi kita sendiri masuk ke dalam kawasan tersebut tanpa memakai apa-apa protection. Jadi ini satu kelemahan jugalah, kan. Okey, yang patut kita belajar. Ya, sepatutnya apabila kita nak masuk, sekurang-kurangnya, ya, kita ada mask ke contohnya, ya. Kemudian ada bantuan lah, ya. Kalau tak ada pun maknanya ada orang-orang yang bersedia untuk memberi bantuan kepada kalau berlakunya kecemasan yang lebih teruk. Okey, jadi inadequate PPE lah saya kata, ataupun inappropriate PPE. Okey, contohnya kalau kita tahu, kalau kita dah tahu awal di tempat sebut adalah pelepasan gas yang berbahaya, ya. Jadi kita tak sepatutnya pakai mask yang kita pakai sekarang. Yang mask yang kita pakai sekarang adalah untuk bakteria, ya, bakteria atau virus, kan. Ya. Gas dengan senang boleh masuk. Jadi kita tak boleh pakai mask yang begitu. Kita kena pakai ada special mask, ya, yang ada activated carbon yang boleh absorb, ya, yang boleh menyerap gas-gas apabila kita hidu masuk. Jadi bila kita hidu masuk, taklah terus gas tu masuk ke dalam saluran pernafasan kita, ya. Dia akan ditapis oleh oleh lapisan karbon tersebut, kan. Itu inappropriate saya katalah, ya, kalau kita pakai benda-benda itu. So kita kena pakai PPE, personal protective pakaian, ya, equipment yang sesuai. Okey, itu yang pertama. Okey, itu yang pertama, tak ada zoning dan inappropriate PPE. Baik. Yang kedua, ya, iaitu daripada segi saintifik. Ini penting, kan? Daripada segi saintifik, ya. Apa yang saya perhatikan, ya, pada masa itu adalah kita ada logistic constraint. Maknanya kita ada kurang keupayaan untuk hendak menangani macam mana hendak mengenal pasti gas tersebut. Memang tidak ada. Ya, memang tidak ada. Pertamanya sebab apa? Sebab ini adalah kes di lapangan. Okay? Kalau kes dalam bilik, dalam kilang, itu mudah. Maknanya dia ada di sekitar kawasan itu saja. Tetapi di lapangan kita tengok sekolah ini kena, sekolah sana kena, sekolah sana, kita tak tahu. Ya? Kita tak tahu. Okay? So kita tak ada alat yang sesuai, ya, alat yang sesuai untuk menganalisa, ya, apakah gas sebenarnya, apakah bentuk gas yang ada pada masa itu. Okay? Bukan saja alat tetapi sampling equipment. Macam mana kita sampel prosedur, kita tak ada sebenarnya. Ya. Ya. Jadi kita memang di dalam amal saya rasa tak ada masalah. Kan, dalam amal ramai kita penyelidik kita, ya, membuat kajian, ya, macam-macam kajian. Tetapi apabila di lapangan, ya, maka kita berada di pentas yang lain. Okay? It's totally different. Okay? Itu satu. Nombor dua adalah kita kena ingat bahawa di sana sebenarnya bukan satu gas, kan. Contohnya kalau ada gas bocor, satu tangki gas, kita dah tahu dah, kita tahu dah. Contohnya kalau hydrogen sulfide, okay, dia bocor, kita dah tahu dah. Daripada bau pun kita tahu, ya, macam telur tembelang bau dia, kan. Ya, itu gas yang bahaya, ya, kita dah tahu. Ya. Kalau hydrogen cyanide gas, satu tangki bocor, kita dah tahu dah. Ya. Tetapi yang ini adalah satu pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan sisa. Sisa, apa yang ada dalam sisa is cocktails of toxic gases. Ya, maknanya kalau kita katakan koktail, koktail, kan, koktail maksud dia apa? Maksudnya kalau kita buka satu tin buah-buahan, koktail buah-buahan tu ada cherry, ada buah betik, ada buah nanas, apa semua, itulah dia. Jadi dalam keadaan itu, ya, kita tak tahu, macam-macam gas ada. Okay, macam-macam gas ada, ya. Possibility of every toxic gases ada di situ, ya. Daripada baunya, ya, ada yang kata baunya macam tengit. Okey, tengit. Jadi kita tahu tengit itu adalah acrylonitrile, kan, ataupun acrolein, ya. Memang bau dia begitu, ya. So
Dan kita dapati bahawa betul dalam pencemaran kita, dalam kita punya pencerapan gas tersebut memang ada gas-gas yang toksik itu. Gas itu memang toksik sebenarnya. Tetapi umumnya apabila kita membuat kajian lanjut, kita tanya sekolah yang mula-mula mengalami kesan tersebut, bila kita tanya, jadi kita tanya pada cikgu, cikgu yang paling awal datang ke sekolah pukul 6.30 pagi dah sampai. Mana cikgu tu datang, dia buka saja, dia bau satu bau macam bau petrol yang kuat dia kata. Kan? Bau petrol yang kuat. Jadi setiap cikgu yang saya tanya, bila bau tu, apa dia buat? Dia buka kereta, dia bau, dia terus tengok bawah kereta. Takut kalau petrol dia bocor. Memang saya dah interview 2-3 orang cikgu. Hampir semua cikgu yang saya interview semua kata, saya buka kereta, saya bau, saya tengok bawah kereta. Jadi apa dia? Sebenarnya kalau kita kaji balik semula, kita kaji balik semula, ini adalah basically pencemaran BTEX, benzin, toluene, etal benzin dengan xylene. Kan, basically ada common common chemicals yang ada di dalam mana-mana sisa buangan pun. Tetapi dalam masa yang sama, jangan lupa seperti yang saya kata tadi, apabila kita buat pencemaran, ada juga gas-gas lain yang toksik yang ada dalam itu. Okey. Baik. Jadi apabila kita ini yang saya nak tekankan tadi adalah tentang saintifik tadi, pengetahuan saintifik. Okey, satu saya kata tentang peralatan, Nombor dua tentang knowledge of the chemical yang ada, Jadi kemudian kita lepas tu kita mencari tahap mana kita melihat, kita mencerap berapakah ketinggian masing-masing. Jadi di dalam kebanyakan tempat, sebab kita kena ingat, maknanya berlaku pada 7 Mac, kami dilantik pada 15 Mac, pada 16 Mac kami dah bergerak. 7 hingga 15 Mac tu seminggu lebih, kan, seminggu lebih. Jadi dalam masa yang sama saya rasa banyak daripada gas-gas tersebut ataupun banyak daripada kalau kita katakan pelepasan toksik tersebut telah pun disperse. Jadi kita hanya mencerap dia punya remnant saja, baki-baki yang ada. Tapi walau bagaimanapun kita dapat cerap baki-baki gas-gas yang toksik, yang saya nyatakan dua tadi, acrylonitrile dengan juga acrolein. Okey. Memang kita dapat cerap, di samping yang saya kata BTEX tadi lah. Jadi apa conclusion dia? Conclusion dia daripada ini yang kami punya kesimpulan ialah walaupun gas ataupun wap-wap, vapors, ataupun gas-gas tersebut tidak mencapai tahap orang kata dia punya critical, tahap yang tetapi combination of these gases, ini sikit, ni sikit, ni sikit, sikit, combination itu mendatangkan kesan kepada siapa yang berada di tempat tersebut. Itu yang kesimpulan yang kami boleh buat lah, kan. Sebab ramai orang tanya, kenapa gas ni sikit tapi maknanya ada pelajar-pelajar yang muntah dan sebagainya. So muntah itu disebabkan oleh combination of all these things. Walaupun mereka bacaannya adalah bawah daripada tahap bahaya, tetapi maknanya dia accumulation, kumpulan daripada itu mendatangkan kesan. Okey. Jadi itu yang kedua lah, scientific issues. Scientific issues. Jadi banyak lagi sebenarnya kita kena belajar. Kita kena dapatkan, contohnya kita kena pasti apakah alat-alat yang sesuai sebenarnya apabila berada di lapangan. Kita kena bezakan alat yang ada di makmal dengan alat yang ada di lapangan. Sebenarnya dua-dua ni berbeza. Kita tidak boleh ambil alat di makmal terus pergi lapangan, rosak dia. Kan, walaupun dia sensitif tapi memang tak dia boleh. Alat di lapangan khas untuk alat di lapangan, alat di makmal untuk untuk kita nak kena pasti betul-betul, second opinion apa dia sebenarnya. Jadi ini mestilah kita lengkapkan dengan kawasan-kawasan seperti di pasar gudang, tempat yang ada banyak industri, mesti ada benda-benda ni. Sebab kita tidak mahu lagi berlaku apa-apa kes sebegini. Walaupun kita lihat selepas 7 Mac itu ada berlaku lagi pada Julai 2019.
di Taman Mawar. Okey, ada berlaku lagi. Jadi kadang-kadang kita terfikir, adakah kita belajar daripada kesilapan yang lepas ataupun tidak? Yang pertama tadi adalah kita katakan tindakan emergency response setempat. Kedua, scientific issues. Dan yang ketiga, saya nampak tidak kurang pentingnya, iaitu communication risk ataupun komunikasi risk apa dia? Risiko, risiko komunikasi, communication risk. Okey. Pertama adalah kita lihat banyak sangat komen-komen yang dikeluarkan yang tak sepatutnya dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak tahu sebenarnya kisah tersebut. Okey. Jadi ini agak bahaya, ini agak bahaya sebab ini boleh menyebabkan masyarakat mendapat persepsi yang salah. Yang salah. Okey. Contohnya maknanya mereka menyatakan ini akan mendatangkan kanser dan sebagainya, kan? Maknanya bau saja jadi boleh mendatangkan kanser. Jadi dia tak tahu maknanya jangka pendek dan jangka panjang. Tidak ada satu bahan kimia pun apabila kita bau saja yang boleh mendatangkan kanser. Kita boleh datang kanser apabila kita bau bahan kimia tersebut walaupun sedikit, tapi dalam keadaan berpanjangan itu boleh datangkan kanser. Tetapi dalam satu insiden tidak mungkin datangkan kanser, tetapi dia boleh mendatangkan kes kemalangan, contohnya pingsan, muntah, itu betul. Tetapi ramai yang dapat persepsi yang silap, menyatakan bahawa kita bau boleh datangkan kanser. Tak betul sebenarnya, kan? Tak ada kes yang begitu, tak ada bahan kimia yang begitu. Baik, itu satu. Yang kedua adalah the channel komunikasi. Sepatutnya kita kena ada satu channel komunikasi yang hanya dikeluarkan oleh jurucakap. Jurucakap yang hanya berkelayakan untuk menyatakan apakah yang berlaku. Alright. Jadi saya rasa itulah tiga perkara atau yang lesson learn lah, yang patut kita belajar, yang amat penting apabila berlakunya kecemasan di mana pun sebenarnya. Tetapi ini berlaku di Pasir Gudang dan kita mengakui bahawa ini adalah yang pertama. Jadi kita belajar insya-Allah daripada maknanya apa yang telah berlaku. Mungkin kesilapan kita di sana pun ada, kita yakin banyak kelemahan kita pun ada, tapi kita belajar. Okey, satu benda yang positif saya nampak apa yang berlaku di Pasir Gudang apabila berlaku sahaja kes ini, penduduk setempat dia bergabung. Banyak NGO sebenarnya, banyak NGO baru yang timbul, sama ada didaftarkan ataupun tak didaftarkan, tetapi mereka bersatu atas dasar untuk kesejahteraan penduduk Pasir Gudang. Saya nampak itu satu perkara yang amat positif, dan jadi setiap masa kita akan lihat, saya ada maklumat-maklumat, maka akan ada apa pencemaran, maka akan diberitahu kepada kita. Jadi ini satu perkara yang bagus. Jadi maknanya penglibatan masyarakat setempat untuk hendak memastikan bahawa persekitaran mereka bersih. Jadi saya rasa ini amat penting. Jadi maka janganlah kita terlalu melepaskan tanggungjawab ini kepada pihak-pihak berkuasa. Betul, pihak berkuasa ada tugas masing-masing, tetapi tugas yang paling penting adalah terhadap diri kita. Jadi kesihatan planet sebenarnya adalah tanggungjawab kita bersama.